Go. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya habibi ya maulana ya buakana. Betul tak tahu Okey. Selamat datang ke rancangan Table Talks bersama kami Jodoh Tampines TV. Yeah. Okey. Okey. Sebelum itu, selalu awak orang di luar tu nampak kita jual Tupperware. Betul. Jual barang. Ya, betul. Tapi nari kita nak beribadah. Alhamdulillah. Inilah dia rancangan yang terkemuka di Facebook Live. Remember to like and share. Voice out by Fins, selaku production company kami. Dan juga majlis ini program ini akan meraihkan manfaat insya-Allah. Sebelum tu kita kenalkan diri kita dulu. Sekarang bersama saya adalah Siti Faizah Mahmud dari Jodoh Tampines TV dan saya Syafiq Sane. Ini tak introduce. Apa? My lovely wife. My lovely wife. Yeah, my lovely wife. My lovely wife. Okay. Alright. We going. Before we go on to the show, we would like to introduce our sponsors. Yes, our sponsor. Singular. Nervous saya sikit gitu kan. Selalu jual Tupperware, no pressure. Rancangan ini is proudly brought to you by Azhar Aziz from Propnex Realty Private Limited. For any property matters regarding rumah ke nak jual ke nak beli ke, you may call him at 9168-6838. You can also follow him on Facebook or Instagram at Azhar Aziz. Yes. Follow him. Yes. The sponsor for tonight. Alright, and also we have our resident Ustaz. Later he will be joining us. Yes, shortly. Before we invite him to the show, ladies and gentlemen, kita nak talk about some objectives of the show lah. Kita intro sikit kenapa kita nak buat ni. Jadi apa sebabnya kita nak buat ni? Okay tak? Because our our main intention lah, sebabkan sekarang bulan Ramadan. So in the spirit lah, bulan Ramadan, in the spirit of giving in Ramadan, so we thought, come, let's do this, let's give something. Yes. We share, we try to share knowledge with Ustaz, whatever that we ask Ustaz can share, and also giving. Donate. Alright. Sekarang masjid tutup, tapi donation tetap boleh jalan terus. Jalan InsyaAllah, terus. alhamdulillah. Correct. Masih boleh. Dan kita pun nak tanyalah soalan-soalan yang very lepak. Very basics of puasa, basics of Ramadan, basics of Islam, so that maybe we can relate to all those people out there. Kadang-kadang kita sendiri terlupa, tak tahu kan? Betul. Jadi inilah dia. Sebab setahun sekali kan orang cakap kan. So insyaAllah. Yes. Before that, I think banyak juga orang dah komen ni. Waalaikumsalam. Amirul Hafiz ada, Bismillah. Lili Nur Emilia, Ijat Tony ada free gift, insyaAllah ada. InsyaAllah. Ada, stay tune to the end. Engkau pun tunggu stay. Jangan lupa. Yatsan, Waalaikumsalam. Alright. Glorious Faifir. Raja Ustaz pun dah ada, dah kasih heart kita nak sekejap lagi nanti kita akan intro Ustaz Sebelum tu sekali lagi tadi kita intro sponsor tapi kita tak tunjuk gambar itulah you lah ni. Lupa nak buat kerja. Tidak cakap aja, tak nak buat kerja. Sekali lagi rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Azhar Aziz. Ada masalah hal ehwal rumah anda, boleh hubungi beliau di 91986838. Ataupun follow him on Instagram, also Facebook, Azhar Aziz. Yes. Alright. Maybe we also like to talk about our collaboration. So this Table Talk program is in collaboration with Masjid Al-Istighfar in Pasir Ris, the only blue mosque in Pasir Ris. So insyaAllah, you guys kat bawah di mana? Ni. Ni. Tu kat bawah tu baru letak tu. So boleh pay now lah donations to the Masjid Al-Istighfar UEN. Pay now je. Sekarang pun boleh, kita kasih Chan berapa second. Saya rasa 30 second lah. 30 second. Sebab apa? Tangan yang memberi tu lebih baik daripada tangan yang menerima. Betul tu. Jadi there's two methods. Maybe either you can scan the QR code for donation and also pay now by UEN to S99MQ0014H. Derma lebih
Jangan malu, jangan segan. Setiap hari ke, satu hari $1, jadi tak berat. Yes. Okay, I think now is the best time kita introduce kita punya ustaz. Okay, this is our resident ustaz. Yes, kita dah jauh dah kita panggil dia. Dari mana Bi? Daripada Jordan tau. Jordan, jauh. Ini dia hadirin dan hadirat sekalian. Sekejap saya remove dia dulu. Inilah ni. Ini dia. Jejak ketampan yang mukanya serupa Zul Arifin. Ustaz lah. Yelah ustaz jejak lah. Okey, kita bersama ustaz. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Jap, kita screen gambar ustaz sikit. Alamak, dah masuk Dah masuk. Nak korek hidung ke apa? Tak jadi. Tak. Dari tadi lepas buka tak nak korek hidung. Sekarang ustaz baru nak korek hidung. Gatal, baru nak gatal dia. Okey, ini dia tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen out there, introducing Ustaz Raja Lutfil Hadi. Ustaz, nama pendek apa? Nama pendek? Ustaz apa? Fi. Takkan nak panggil Ustaz Fi? Ustaz Fi? Oh, Lutfi lah. Ustaz Lutfi. Ustaz Lutfi. Nama manja? Manja. Lut salah Lut kena lutut Ustaz. Nama manja kira different, lain-lain. Siapa yang menanya, baru saya akan kasih answer. Alright, itu dia. Okey Ustaz. Boleh Ustaz ni sebenarnya memegang jawatan sebagai Social Development Officer di Masjid Al-Istighfar. Betul tak? Betul. Apa kerjanya Ustaz? Cuba terangkan sikit. Boleh. Bismillah. Terima kasih kepada Jodoh Tampines. Satu-satunya jodoh di Tampines yang kita pernah. Dia seorang aja jodoh. So kita Social Development Officer bagi mereka yang baru first time dengar, dia kira yang handle all the zakat beneficiaries dekat each estate. So memandangkan saya daripada Masjid Al-Istighfar, so Istighfar di Pasir Ris. So all the zakat beneficiaries in Pasir Ris, saya yang uruskan lah. Diorang punya application, diorang punya renewal, diorang punya classes. Macam sekarang in tahun Ramadan, we handle, kita tolong juga yang SG buka puasa, kalau siapa yang tahu. So part of our project juga, kita ensure semua kita punya zakat beneficiaries dapat buka puasa iftar yang percuma daripada masjid lah, daripada MUIS dan juga fidyah. Kira duit-duit fidyah kita tu, ini antara, ni kira these are the things that kita gunakan lah untuk membantu orang yang lagi memerlukan. So basically tu generally lah social development yang kerja. Oh, jadi Ustaz jaga duit zakat tu, kira kunci tabung masjid tu Ustaz pegang lah? Jaga duit zakat, dia lain. Lain Yang kira kan, yang tu yang bayar zakat. Kira saya yang macam menguruskan zakat. Ingat zakat lain tabung ke apa, bukan tak, kira kita kan dah bayar kat MUIS. So MUIS kasih kita untuk siapa yang orang susah pilih, kita check-check lah apply. Dan tabung tu mungkin orang lain. Orang lain. Okey. Mungkin episod depan kita jemput orang yang pegang kunci tu lah. Bahaya. Okey. Tak boleh live. Tak boleh. Itu belakang tabir Okey Ustaz. Jadi sebelum Ustaz jejakkan diri di Masjid Al-Istighfar tu, Ustaz dulu apa jurusan Ustaz? Menggagap belajar di mana? Masih manusia. Alhamdulillah. Takut juga berbual dengan malaikat ni bulan Ramadan. Ini macam lain aja. Kita malam hasil hujan je kan, this few days, macam seram sikit. So saya sebelum di Masjid Istighfar, kira Masjid Istighfar ni my first job lah. Alhamdulillah. Before that saya baru graduate daripada Jordan, then before Jordan is Madrasah Junaid Al-Islamiyah. Sama lah Ustaz, batch berapa? Saya batch 96. Saya 1890. Jauh. Saya alumni Lain tak, belum 1820 belum ada tak? Belum ada. Oh tu Alginet lain. Aljunied secondary, Aljunied Christian. Okey, jadi Ustaz di Jordan tu jurusan apa Ustaz belajar? Saya ambil fiqh wa usul, kira Islamic jurisprudence lah, pasal kebanyakan masalah fikih punya. Oh jadi serak. Jadi soalan-soalan malam ni Ustaz semua boleh jawab lah
InsyaAllah saya dah belajar lah. Cek-cek juga tadi. Awak dah saya cek-cek. Salam. Takut langgar takut langgar. Takut. Jadi pada tengok ni. pada tetamu yang all those viewers out there, jangan risau Ustaz memang ARS certified. Jangan Yes. takut, kita tak cari yang bawa blog punya Ustaz. Taklah. Bawa blog ni cari ni. Bawa blog cari saya. Ni. Nampak je macam Ustaz. Nampak janggut. Nampak je. Jangan panjang dulu Orang ingat Habib tau. Allah. Nama mungkin. Amin Alhamdulillah. Amin je Ustaz. Mula baik. Okey. Okey. Nampaknya okey. Pun viewers kita pun alhamdulillah boleh tahan Ustaz. Jadi for those jangan lupa like and share tau. Like and share. Komen jugalah ni. Komen. Jadi kalau anda ada apa-apa soalan yang anda ingin kemukakan, boleh komen dan kita akan baca. Share. Syafiq akan jawab. Don't worry. InsyaAllah saya jawab. insyaAllah. Saya kalau jawab habis. Hai, tak apalah. Habib kalau jawab habis. 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 Allah. Kita tutup. Okey, insyaAllah. Bismillah. Okey, nampaknya Ustaz pun dah selesa dengan kita kan? Dah. Okey, you pun dah comfortable lah Ustaz. Okey, kita boleh mulakan lah Okey dah. Bismillah. Bismillah. Kita mulakan. Jap, ada komen. Ya, rambut blonde fix. Mungkin itu soalan pertama. Mungkin tak tahu. Boleh tak? So Ustaz, rambut dah blonde gini kan? Macam mana Ustaz? Boleh tak? Boleh tak? Bukan boleh lah. Masih Apa yang tak boleh? tak adalah. Masih okey tak puasa je tu? Masih terima ke tak? Macam mana dengan solat gitu? Macam mana tu Ustaz? You jangan minta Ustaz. Ustaz kalau jawab je, I nak kena tawad nasuha tau ni. Alhamdulillah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Blog stop tau live. I terpaksa tangguh ni live ni. Boleh lah, boleh. Ustaz cakap dulu. Puasa tak batal. Alhamdulillah. Kan puasa tak batal lah you. Makan lah. Lain nak I makan rambut I. Batal lah. Okey. Aduh, berpeluang. Sekarang baru kita faham. Barber tutup. Nasib baik Ustaz faham. Alhamdulillah, bagus. You tak faham. Fikir baiklah Kita husnuzon Ustaz Bulan Ramadan ni kan. Yeah. Okey, kita mulakan rancangan kita pada hari ini. Okey, Alright. ada apa-apa lagi? Ada siapa yang nak komen soalan ke apa? Boleh start sekarang comment. We will read the questions. We want this to be interactive, so you guys can just comment anytime. Yes. Okey, soalan yang pertama. Basically, Okay. kita start dengan apa? Basics dulu lah. Kita start dengan basic. dengan The puasa. basic of the basics Kita ni macam Berapa hari puasa? Berapa hari puasa? Ni sekarang dah 7 hari Ustaz. 7 hari kan? Ustaz puasa cukup Ustaz? Alhamdulillah. Jawab Alhamdulillah. Masih puasa lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah, okey. Okey, dah cukup. Ada show ni setengah 1 jam je Ustaz. Itu dah. Nanti boleh jadi 2 jam ni ketawa. Okey, kita mulakan. Okey, soalan yang pertama Ustaz. Okey. Sebagai kita ni semua alhamdulillah kita dilahirkan sebagai seorang muslim ibu bapa kita pun orang Islam kan. Tapi kadang-kadang kita tertanya-tanya kenapa kita kena berpuasa. Sebab kalau macam dulu bila kita kecil-kecil kan, then kalau orang tu kita cakap besok dah Ramadan nak kena puasa, kita pun ikut je, turut aja puasa kan. Tapi kenapa tu, apa sebabnya kita kena berpuasa? Cuba Ustaz leraikan sikit. Kalau kita selalu dengar, kalau mak bapak kita pun dulu kalau kecil-kecil selalu macam kita nak rasa orang miskin rasa apa, dikira macam yang senang-senang punya mentality yang kita nak isi dekat budak-budak kecil, senang nak faham. Tapi kalau betul-betul kalau kita tengok daripada kira betul-betul disebabkan betul Allah sendiri dah kata pun dekat Al-Quran exactly kenapa kita disuruh berpuasa. Allah kata dalam Al-Quran, saya ringkaskanlah dalam ujungnya Allah dalam ayat tu dekat Al-Quran ni, kalau saya boleh share satu ayat ataupun satu part aja dalam Quran yang Allah ceritakan tentang puasa. Kira macam ini kira additional information ataupun ilmu untuk kita. Ya Allah, betul-betul dalam part tu Allah kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan, telah diletakkan, telah tertulis untuk kamu semua berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan, dituliskan untuk kaum-kaum sebelum kita. Sebab kaum-kaum sebelum kita pun ada yang berpuasa.
Nabi-nabi lain punya kaum ada yang mereka tetap disuruh berpuasa, agama mereka tetap disuruh berpuasa. So sama. Wa kutiba 'alal ladzina minkum la'allakum tattaquna. Ujung sekali ni yang paling cantik, Allah kata disebabkan apa ni semua kita suruh berpuasa, la'allakum tattaqun, semoga kamu tu lebih bertakwa. So apa tu takwa? Ada banyaklah tafsir ayat Al-Quran. Takwa tu kira dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lagi conscious dengan kita punya perbuatan. Kita lagi macam ingat balik, okey, bila kita nak buat sesuatu tu kita macam lagi rasa takut atau kita lagi rasa okey, aku ni identity sebagai seorang Islam. So it's not, sometimes kadang-kadang kita throughout the years kadang kita macam main buat atau kita melakukan sesuatu amalan ataupun sesuatu actions, kita just macam, oh this is myself, aku ni memang orangnya gini, aku ni memang orangnya loud contohnya, aku ni orang kalau nak cakap lepas dan sebagainya. Dia like macam perangai kan. So bila kita patah balik atau kita masuk pada bulan Ramadan ni, Allah nak kasih kita macam okay, reflect balik, dekatkan diri balik dengan Allah SWT, tingkatkan lagi kita punya takwa towards Allah SWT. So cantik lagi satu macam beautiful bila Allah campurkan ayat ni, Allah gunakan ni, saya just share je ya. Teruskan Ustaz. Kutiba. Kita takut macam dah syarahan sangat. Tak apa, okey. Saya pun tengah khusyuk ni. So ya dalam, kalau kita dalam transit Melayu, ya, orang-orang yang tadi saya share, orang-orang yang beriman telah diwajibkan atau telah tertulis. So Allah gunakan the word kutiba. Dalam kutiba ni kalau kita tafsirkan, makna dia prescribe tau. Kalau kita tahu prescribe, makna dia doktor selalu prescribe kan. Kalau kita doktor selalu prescribe sebab kita sakit untuk ubat. Makna dia Allah nak kata, Allah spesifik dia, Allah boleh cakap je ya ayyuhallazina amanu yajibu alaikum, makna telah wajib, macam pakai word wajib. Tapi Allah tetap word kutiba kerana this is a prescription untuk kita umat Islam. Maknanya seolah-olah nak katakan this is orang punya ubat yang macam kita tak tahu, macam the whole 11 months kita have been doing things, kita have been becoming someone atau kita dah buat benda banyak dan sebagainya. Seolah-olah ni kita dalam keadaan yang sakit dan memerlukan sesuatu. So apa yang kita perlukan adalah berpuasa. And ni Allah sendiri tahu. At the end of the day, berpuasa ni bukan untuk Allah, bukan Allah nak kita berpuasa, tapi adalah berpuasa tu untuk sebab kita yang perlukan that ubat. Dan setiap tahun kita perlu this month untuk macam maybe baikkan diri kita balik. Maybe diri kita ni seolah-olah dah sakit ataupun dah hajal ke, dah lalai dan sebagainya. Tu antara yang main core kenapa Allah turunkan berpuasa. InsyaAllah. Itu betul punya terasa lah Ustaz. Saya pun terasa. Itulah terasa baikkan diri. Kita ni asyik hayal dengan dunia, dengan Facebook. Betul. Kan? Sangat sama kita. Jadi bila kita balik, bila kita dengar macam sweet tau. Kita macam kalau kita nak macam betul-betul bila kita kalau reflect atau hayati ayat ni macam betul Allah sangat macam sweet, macam dia tahu kita punya keperluan, dia kasih kita ni. Macam kita pula macam malas apa nak puasa, penat apa. Kita pula complain, tapi actually this is kita perlukan, bukan Allah nak kita puasa, bukan Allah perlu pun kita punya puasa, tapi kita yang perlukan this dose ataupun this kira ibarat cucikan diri ya Ustaz Yes, betul. Tepat sekali. Itu dia. So itulah insya-Allah kita yang the main thing is insya-Allah kita dapat apa yang Allah inginkan atau kita dapat achieve the objective dalam berpuasa. Bukan kita keluar takut kita keluar daripada bulan puasa ni the same person like how we used to be lah. Tu yang paling takutlah. Patutnya kita try to be someone better Muslim lepas keluar daripada InsyaAllah. Mari kita ramai doakan Ustaz supaya umat kita ni. Pasal kalau kita tengok di Facebook banyak yang viral kebelakangan ni semua orang-orang Melayu kita kan. Banyak toksik tu Ustaz. Jadi gunakanlah bulan Ramadan ini untuk menyucikan diri anda. Betul Ustaz Betul sekali. Okey. Jadi kita nak touch today punya topik je semua pasal puasa. Betul? Jadi Ustaz dah terangkan kenapa kita kena berpuasa. Betul. Jadi teruskan Bi, apa soalan seterusnya? Dah tahu macam mana nak cara. Adakah macam mana? Adakah buat? Apakah? Macam mana?
Kenapa macam kita nak solat, kita nak kena start ambil wuduk dulu. Tapi bila macam puasa macam mana tu? Kita start daripada mana? Terus start daripada kita bangun untuk sahur ke? Ataupun ada sebelumnya? Sebab kita, kalau dia just basic punya lah, kita touch basic of berpuasa tu. Yang paling basic adalah kita puasa. Kita mula tidak makan dan tidak minum dan tidak konsum apa-apa. Tidak masuk apa-apa melalui rongga badan kita daripada mula azan subuh, bukan habis azan subuh. Kadang-kadang kita terlupa. Kita fikir azan subuh masih azan. Itu pun kita ada soalan Ustaz tentang tu. Ada kita ada soalan. Kita confuse sikit. Kita daripada betul azan subuh tu sampailah masuknya azan maghrib. Kita tidak konsum barang, tidak makan dan minum. Dan juga kalau saya boleh tambah sikit, kira bila ulama-ulama kita ajar juga, bila kita tak masukkan, kita tak makan dan tak minum, kita jaga kita punya, seolah-olah tu dia punya objektif dia, kita nak jaga kita punya nafsu makan dan minum kan. Itu yang kita nampak, nafsu makan dan minum kita jaga. Tu kira kenapa Allah choose this kind of macam training, because Allah first kali nak jaga kita nafsu. So jaga kita nafsu maknanya dia banyak nafsu-nafsu kita yang lain, bukan nafsu kita menjaga mata kita. Kita selalu dengar kan ustaz-ustaz selalu cakap kena jaga mata, kena jaga mulut, kena jaga pendengaran kita dan sebagainya. Tu maknanya memang termasuk. It's not only batal, it's not only macam makan dan minum, tapi everything untuk kita jaga throughout. Kalau ni macam memang throughout Ramadan lah, kita jaga kitanya penglihatan dan sebagainya. Tapi kalau just basic one is kita punya makan dan minum je lah, daripada subuh sampai ke maghrib, azan maghrib. InsyaAllah. Dan niat lah, niat dengan niat. Ni pun ada soalan Ustaz, ada soalan. Ada tak istilah niat puasa untuk sebulan? Daripada Zahiruddin Sulaiman ni. Dia ada pendapat ulama. Kita memang ada pendapat salah satu mazhab fiqh yang mengatakan boleh kita niat sebulan. Bila kita jam malam tarawih tu, yang first night of Ramadan, kita niat, ya Allah, aku nak niat, aku bersahaja, aku berpuasa sebulan Ramadan ni kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ikut mazhab Syafi'i, kalau kita yang mazhab Syafi'i, memang dia setiap hari lah dia renew dia punya niat. So kita kalau apa yang kita selalu, kalau ni kira ada dua beza pendapat kan. Dua beza pendapat. Yang bestnya lah ni, kira the ideal way is kita buat yang niat sebulan tu, jadi for kita punya macam safety, backup lah, safety net dia lah, backup, safety net. Tapi tetap everyday kita cuba, kalau kita ingat kita renew, so kita dapat dua-dua. So insyaAllah lah, yang penting kira macam sekiranya hari-hari yang kita terlupa, sebab kadang-kadang ada juga macam kita terlupa nak lafazkan niat, tapi kita bangun sahur. Maknanya macam kita bangun sahur tu seolah-olah kita dah memang berniat untuk berpuasa. Macam kita punya action dah memang lead to something. So InsyaAllah lah diterima. Kira innama a'malu binniat Ustaz Ya. InsyaAllah, ya Allah. Saya dah cakap saya Al-Junaid. Al-Junaid Crescent. Crescent, ya memang. Setiap hari ambil bini kerja kat Al-Junaid Crescent kan? Betul. Yeah, takkan. Okey, ni ada soalan untuk Syafiq. Kalau bangun sahur, Ustaz tanya saya. Saya nanti mazhab, empat mazhab nanti saya terkeluarkan. Jangan Ustaz, jangan tanya dulu. Saya memang hormat, saya kasih dua je. Saya tahu memang awak 4. Ya Allah, gurau je Ustaz, jangan. Okey, kita ada soalan daripada Lili Nur Emilia ni. Kalau bangun sahur, dah makan, dah minum, Ustaz pun dah jawab tadi, terus tidur, lupa nak niat puasa, masih sah tak? Kira masih sah tak Ustaz puasanya tu? Masih sah. Masih ya. Kau ni Lili, kau dah memang makan terus tidur saja nampaknya. Sebab tu macam yang dulu, kalau kita dekat masjid, kalau yang kita tarawih, kadang-kadang imam bila dah habis witir semua, dia bacakan niat sama-sama. Betul. So tu it's a good practice jugalah. Kalau kita nak praktiskan, kita the night before kita baca niat. Betul, dia nak baca niat. Sebab tu yang niat yang kita selalu dengar kan, yang nawaitu sauma ghadin. Ada ifadi syahri Ramadan. Maknanya nawaitu sauma ghadin. Kalau kita tahu maknanya aku niat berpuasa esok hari. Ghadin tu esok hari. So maknanya kalau kita baca time subuh tu dah tak kena lah. Dah tak. Yalah. Dia tak macam nawaitu sauma ghadin, aku niat berpuasa esok, tapi kita baca time subuh.
So sebaiknya kalau kita baca dalam Melayu je lah. Maknanya kita yang kita faham, ya Allah, aku niat berpuasa pada hari ini kalau kita baca time subuh dan pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Itu Senang-senang lah, yang kita ingat lah, jangan macam bebankan diri, jangan penatkan diri sebab niat, kita niat je lah. Innamal macam Ustaz tadi katakan, innamal a'malu binniyat. So kita niat je lah. InsyaAllah. Niat tu penting segalanya bermula dengan niat, Ustaz. Yes. Itulah, saya dulu belajar niat puasa lain sikit, Ustaz. Dululah bila zaman jahil dululah, Ustaz. Ya. Dia dulu saya ingat nawaitu sama Raden hari-hari makan sardin. Salah. Bukan kesian. Macam zaman kesian gitu. Itulah zaman jahil, Ustaz, zaman jahil. Ya Allah. Okey. Nampaknya Ustaz punya soalan tu campur viewer punya soalan, kita dah habis tau. Dah. Cuma ada lagi satu lah. Ada satu lah ni. So, okey, soalan seterusnya. Ni, semua baca niat sekarang as safety backup. Zaman Ustaz lah, Ustaz Lid lah. Betul. Kita baca niat. Boleh tak sekarang hari yang ke-7 baru nak baca niat? Hari ke-7 nak baca niat. Habis kamu ni tak apa? Niat langsung. Tak tahulah dorang ni. Taklah, dia nak suruh baca. Betul lah. Baca sama-sama. Nanti mungkin di penghujung tu sebelum kita tutup rancangan tu, kita niat sama-sama lah. Allah. Okey, soalan yang terakhir sebelum kita teruskan ke segmen yang kedua ni. Teruskan. Mana tu? Ni. Okey. Apa itu imsak? Sebab selalu kalau bulan puasa kan, kalau tak bulan puasa, semua ada subuh, ada apa lagi? Syuruk, Zuhur. Tapi bila tengah bulan Ramadan ni, ada ekstra satu, imsak. Dia kira kalau tengok MUIS punya kalender yang dekat MUIS punya website tu, kita boleh nampak. Ada ni kalau Ramadan dia ada tambahan imsak. Apa perbezaan tu, Ustaz? Imsak tu artinya apa, Ustaz? Kalau boleh Ustaz leraikan. Imsak tu apa yang saya ingat is macam dia punya terms yang bila dia imsak tu ada, kalau dalam word Arab tu ada dia own meaning, tapi in the context of macam yang imsak bulan puasa ni, yang waktu subuh ni, maksud dia adalah kira kita get ready to stop. Get ready to macam stop lah. Get ready to stop. Dia get ready ya. Get ready, yes, get ready. So sebab tu dia punya kasih range 10 minutes about 10 minutes before azan subuh. And imsak tu, tapi yang kadang-kadang yang maybe confuse kan antara ada sebahagian daripada masyarakat kita yang macam bagus, diorang macam betul-betul yakin atau betul-betul amalkan this konsep sampai diorang terleads to jadikan benda tu adalah benda yang wajib untuk stop, which is salah lah. Kalau kita dah berpegang dengan dah tak boleh makan, dah seolah-olah batal atau seolah-olah haram untuk kita makan bila waktu imsak, tu dah salah lah. Sebab kita tu kira dah macam bagus. Macam kadang-kadang kita ni respect lah orang terlalu stringent sangat selalu stringent. Tapi kalau you nak macam certain people you nak amalkan, baguslah. Tapi jangan kalau boleh jangan enforce dekat orang lain untuk buat. Jangan paksa lah. Tapi insya masih boleh makan, tapi memang baiknya untuk kita dah get ready to stop. Dia punya macam hikmah behind it, maknanya kita dah 10 minit before subuh, kita dah stop, kita dah relax, dah get ready for subuh lah. Nanti subuh pun perut tengah senak ke apa sebagainya. So dah relax. And sorry kalau saya tambah sikit. Teruskan Ustaz. Memang untuk Ustaz tambah ni. Kira memang kalau lagi power is sebab waktu tu adalah waktu sahur. Sahur tu adalah waktu yang very very macam special untuk umat Islam atau orang Islam ni. Waktu sahur tu adalah waktu yang paling kita kirakan paling dekat dengan Allah SWT lah. Kira Allah akan dikatakan Allah akan turun ke langit bumi untuk menjawab atau mengabulkan doa-doa, untuk mengampunkan dosa-dosa. So jarang tau kita, kalau bukan bulan puasa, jarang kita bangun, kita mampu untuk bangun sebelum subuh. Kita bangun subuh kadang dah pukul berapa. So jarang kalau kita ada peluang untuk dapat that time kita bangun and sedar and segar. Kalau paling ni kira macam quite segar lah kita compared to other months. So take this opportunity of bulan Ramadan. Mungkin lepas bulan Ramadan kita dah akan slack balik dan sebagainya, tapi at least sekarang kita ada time. Kalau lagi baiknya kita bila sahur tu dan lepas tu take the imsak time untuk just, kalau saya pernah ingat ustaz saya pernah ajar that time, kalau boleh sebaiknya, kira ni saya tak
terpaksa lah. Sebaiknya kita, amalan yang sebaik-baiknya adalah beristighfar. Kita minta pengampunan. Itu je. Kita jangan buat benda lain. Kalau kira amalan yang terbaik for that time is istighfar, perbanyakkan istighfar sampailah subuh. Sebab waktu tu Allah nak mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya yang bangun dan meminta pengampunan daripadanya, insya-Allah. So istighfar waktu tu lah the best time. Yes. Alhamdulillah. Saya dengar ni first time tau. First time. Yang lepas imsak tu. Jadi bagus lah rancangan ni. Actually bukan lepas imsak tau. Maknanya dia memang Yelah. Akhir. Termasuk imsak lah. Sebab selalunya sebelum imsak kita makan dan sebagainya kan. So imsak tu kita memang tak tahu apa. So astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, insya-Allah. Itulah. Saya selama ni salah Ustaz. Salah Ustaz dia kan. Saya kalau dah masuk imsak tu astagfirullahalazim keluar rukuk sebatang Ustaz. Sebab tu minum air rokok gini cepat. Astagfirullah. Aduh, salah. Mulai besok saya akan insya-Allah. Ustaz dah kasih tu. Astagfirullah. Kira macam tasbih juga Tak nak komen. Tak boleh. Saya gurau. Jadi Ustaz, kalau tentang orang bersahur waktu imsak ataupun sebelum subuh ni kan. Jadi kalau adalah kan kadang-kadang kita pun bangun ni pun terlambat kan. Bukan kita bangun on time. Kalau jodoh Tampines selalu bangun sebelum imsak dah habis makan dah. Jadi kalau ada orang tu dia baru tengah kunyah terus bunyi azan Allahu akbar terus dia telan. Macam mana Ustaz? Batal ke tak? Dia kalau gitu sebaiknya kalau dia dah dengar azan, kira apa-apa yang dekat mulut dia terus dia buang lah. Buang. Just buang. Jangan telan tu. Dengar. Kurang ni. Kalau you sedar lah, macam you sedar yang azan, kadang kita macam tengah tak sedarkan azan, kita tertelan, then okay. Tapi kalau you sedar macam, dah azan dah telan lah. Jangan lah. Macam dah azan, cepat telan. Kira kalau dah azan, tapi kita pun tak sedar yang macam kita tak conscious lah. Macam, dah azan dah sekolah, alamak, then tak sengaja lah, tak ada masalah. Jadi kalau kita conscious, kita buang lah. Kita dalam mulut komo-komo. Kira kalau telan tu batal lah Ustaz? Kalau dengan sengaja, batal lah. Dengan sengaja acknowledge dah masuk subuh, batal lah. Okey, kalau gitu boleh tambah nasi lagi sepinggan lah. Kita terus. Terus sambung lah. Dah batal kan? Teruskan. Ataupun jangan buka radio lah. Tengok jam dia lah. Tak perasan. Lama tak cek. Jangan ajar. Orang ikut pula. Salah. Jangan ikut. Jangan. Okey. Alhamdulillah, nampaknya Ustaz dah banyak memberikan penjelasan ni so the basics of puasa ni Ustaz pun dah cover. Okey, sebelum kita teruskan tu kita nak ucapkan kita nak mention our sponsors lah kan. Yang telah our sponsor yang telah menaja program kita pada hari ini, iaitu yang terhormat Encik Azhar Aziz. Itu dia daripada Allah, semua terkeluar kau. Daripada Propnex Realty Private Limited. Okey, jika anda ada masalah rumah anda boleh hubungi dia di 91686838. Okay, you also can follow him on Facebook or Instagram @azharaziz. Tanya message. So Azhar ni memang handsome orang dia. Dia pun dah berapa lama dah ada di industri hartanah ni, real estate ni. Jadi dia bukan orang yang baru pas apa nama dia? Real RES examination. Dia dah bertahun-tahun lamanya dalam bidang ni. Jadi jika anda ada masalah rumah, hubungi Azhar Aziz. Okey, kita kembali dengan sebelum tu Ustaz kita pun nak promote lah. Bukan promote, nak galakkan pendengar-pendengar di luar untuk hulurkan derma kepada Masjid Al-Istighfar. Gift, donation. Yes. Okey, dengan acara apa? Dah masuk Masuk mana? Ustaz ada dalam frame dah. Senyum. Okay. Jangan cungkil gigi. Okey. Pada siapa yang ingin menderma, boleh
scan the QR code ataupun pay now ke S99MQ0014H. Yes. Bukan IC number saya depan dia betul S99. IC number. Betul lagi. Muda sangat. Muda sangatlah. Okey, rancangan ini adalah sebuah kolaborasi bersama Masjid Al-Istighfar, Mosque at Heart Okey Ustaz. Hafal bagus. Terpaksa hafal. Kalau tak kena buang kerja. Okey Ustaz. Kita sambung dengan sebelum tu ada komen tak? Apa Mat dia? Banyak orang berkomen ni. Cuba baca daripada tadi tu. Lili Nur Emilia pasal tadilah imsak yellow light, subuh red light, maghrib green light. Dia ikut traffic light. Ikut traffic light ah. Betul lah siapa lah. Betul. Ada and Amirah. Jangan buka radio. Memang sekarang pun tak ada orang buka radio. Tak ada orang dengar radio sekarang. Semua dengar Me Listen. Setakat dengar azan aja. Betul. Me Listen Me Listen. Dah tukar nama. Diorang pun nak buat podcast juga Ustaz. Okey, ni Lili Nur Emilia ni sebenarnya dia di sini kan atas arahan suaminya sebab suaminya adalah sponsor. Itu sebab. Dia spot check kita buat kerja ke tak? Okay, bos. Bos, kita buat kerja bos. buat, insya-Allah buat. Okey, kita teruskan dengan sesi soalan. Ada siapa yang ingin tujukan soalan kepada Ustaz? Dipersilakan komen. Komen je apa-apa soalan. Apa-apa soalan di dalam hati anda yang tak dapat yang sampai tak boleh tidur malam tu, boleh tanya Ustaz. Ustaz dah kahwin? Ada orang tanya. Tak adalah. Apa tak ada? Ustaz dah kahwin, bukan tak ada. Oh, belum. Belum. Alhamdulillah. Okey, pada makcik-makcik di luar sana, jika anda inginkan seorang menantu Ustaz, boleh hubungi kami. Boleh ataupun penau. Penau ataupun penau. Penau Ustaz direct. Tapi next week letak penau saya. Okey, boleh. Nanti kita tu. Okey, kita teruskan dengan soalan. Okey, Faizah dipersilakan. Apa dia? Okay, so tadi apa? Kan dah lupa dah. Jangan lupa. Tak lupa. Potong gaji nanti. Tadi kita dah belajar macam basics of puasa lah. Macam mana kan belajar niat semua. So sekarang maybe kita tanya soalan macam bukan perkara. Actions actions during puasa. Actions yang during puasa lah. Batal ke tak ke, boleh puasa ke tak lagi. Okay, so first. Orang ni selalu kan macam Syafiq. Syafiq Syafiq semua Syafiq. Buka aib suami, buka. Sila, kasih lagi. Dia kalau gitu tengah relax, tengah nak main handphone, dia suka nak gini. Nak korek hidung. Itulah. Suka korek hidung. Sebab apa? Bulu-bulu kan? Tak boleh masuk. Bulu-bulu daripada janggut ni, misai ni ternaik ke dalam. Jauh sangat. Dia buat amani Ustaz, amani. Soalan dia kira buat batal ke tak? Batal ke tak tu kalau korek hidung? Korek hidung tak batal lah, cuma jangan sampai makan tai hidung. Yes. Itu paling jangan. Hayal. Apa? Oh, kira jangan sampai hayal lah. Sebab dia punya apa tu line dia atau fine line between dia tak batal, cuma jangan sampai kita list macam dah syok, dah hayal tu, kira sebab dia punya antara benda-benda yang kita kena take note time Ramadan ni, avoid benda-benda yang boleh menghayalkan kita. Itu dia punya ajaran lah. Kira termasuknya korek hidung yang dalam kita kadang macam boleh hayal lah Ustaz lah. Syok kan? Saya tak tahu lah. Saya taklah sampai hayal. Boleh telinga sedap. Telinga. Mata ternaik kira mata ternaik atas. Depan mandi punya bahaya. Kalau boleh sebaiknya elak lah. Tapi tak batal lah. Okey, kita elak. Betul tu. Ya Allah. Kita batuk. Astaghfirullahalazim. Hai, nak kena makan kurma 7 biji sehari. Kena mengena Pagi. Betul. Okey Ustaz, soalan seterusnya Okey, kalau seorang individu tu lah dia dah bangun bulan Ramadan ni, dia bangun mungkin macam kegiatan hari-harian dia lah. Dia bangun, dia dah mandi, dia pergi dapur, dia kacau kopi, dia makan roti telur. Lepas tu baru dia teringat dah kenyang, dah sedawa. Baru dia puasa. Macam mana Ustaz?
Okay. Answer dia is tak batal. Tak batal. Oh, tak batal? Tak batal? Oh. Kalau tak sengaja lah tak sengaja kan? Tak sengaja tak batal lah. Oh. Okey, okey. And ni saya tak pasti, ni saya pernah dengar, saya tak confirm. Saya pernah dengar kira kalau kita nampak contoh macam nampak suami kan, tengah makan, sebaiknya macam jangan tegur dulu. Macam biar je. Dan lepas tu orang kita bilang, nanti kau tak macam alamak. Sebaiknya kita biar sampai dia dah lepas makan baru cakap, puasa kan? Baru yes. Oh, dia Dia dah ada. Ustaz. Dah kena habiskan Ya Allah, kalau saya. kalau yang sebelah saya ni, dia dah nampak, dia tak ada tunggu Ustaz. The natural reaction lah. Itulah. Baiknya juga kalau kita biarkan lah. Tapi yang penting orang tu jangan take advantage lah. Naik seronok makan Naik seronok. Padahal dah ingat. Janganlah. Kira kita sendiri tahu kan. Betul. Kita dah tahu kita ingat dan janganlah. Okey, kita ada soalan. Tapi okey, jap saya baca dulu siang hari tentu. Okey, Zairuddin, kita akan ke soalan ni sebentar lagi. Okey, Lily Nur Emilia. Kalau ambil wuduk komo-komo air, buang air dalam mulut. Dan terasa ada belen-belen air sejuk dalam mulut tu tertelan. Batal ke Ustaz? Mana tadi? Kalau ambil wuduk dah komo-komo air dan buang air dalam mulut dan terasa ada belen air. Ui, tapi dia komo-komo dengan air sejuk Ustaz Air manis Air 7 Up agaknya. Cari cat. Sunnah ni ambil wuduk. Cuma tak ada air lah. Air 7 Up dia tinggal. Geram. Kalau saya faham, kita faham lah. Kita pun komo-komo kan kadang kita pun ada macam belen tapi macam tersejuk sikit daripada air biasa. Macam air je. Tapi lepas kita dah usaha betul-betul dah ludah balik dan sebagainya, dan dah okey lah, tak masalah. Kira kalau dia pun cakap tertelan. So tertelan tak lah. Betul. Kira kalau air liur pun tak apalah Ustaz Air liur memang tak lah. Memang tak every time kering je sih. Kita bawa kipas, dia buka mulut. Keringkan air liur. Dah licin. Mesti air liur nak kena simpan. Tak ada je je. Aduh. Okey Ustaz, itu kalau air liur tak batal lah Tadi Zairuddin ada tanya soalan. Kalau lendir kahak Kahak dia punya macam syarat dia jangan kita dah keluarkan. Dia dah keluarkan. Macam sikit tapi saya share je Kira macam kita rasa dah hingus atau lendir kita dah terkeluar daripada mulut tu, kita masukkan balik kan kadang. Tu tak boleh. Tak boleh. Kira kalau daripada memang kat dalam tu tak ada masalah lah. Jadi kalau pembersih buanglah. Jangan nak simpan kahak. So kalau memang kahak dekat alam kita telan je tak ada masalah lah. Kadang rasa macam tebal sikit kan. Habis kalau dekat tengah jalan-jalan Ustaz, kalau tengah jalan kalau nak pergi sekarang tak boleh keluar jalan-jalan pergi shop supermarket ke kan. Tengah tu habis terus kahak tu nak ludah ke nak telan? Pasal kalau ludah kena saman. Kalau telan batal. Macam mana Ustaz? Telan tak batal. Telan tak batal. Okey. Kalau Okey, faham. Dia punya ni jangan sampai kita dah keluar daripada mulut kita masukkan balik. Itu yang batal. Kira kalau macam memang tak dalam mulut, kita memang belum keluarkan, memang masih dalam mulut all the way, dan telan je tak ada masalah. Memang tak batal lah. Tapi takkanlah orang dah keluar mulut nak masukkan balik. Saya tak tahulah manusia kan. Tahulah kan. Banyak ni komen. Ada lagi satu soalan ni Ustaz. Kalau buat swab test untuk COVID-19 ni, adakah batal puasa Ustaz? Melalui rongga hidung hingga ke tekak. #katanya. Ni saya belum, data saya ada baca juga, tapi saya tak ingat answer dia apa. Tapi tak salah saya, dia kena check lagi lah. Ni kena check lagi. InsyaAllah maybe kita boleh next week. Boleh. Kita bawa soalan ni ke minggu depan. Boleh. Tapi good question. Actually MUIS dah keluarkan. Kira MUIS dah keluarkan this guideline. So memang isu kan, macam semua orang yang pergi ambil swab test semua, lebih banyak kita punya Bangladeshi punya orang Bangladesh Islam kan banyak lah semua siapa-siapa yang kena, dan memang diorang dah keluarkan guideline. Saya cuma tak ingat answer dia apa. Ustaz nak kita beri masa untuk telefon mufti sekejap ke? Tak payah. Okey, kita buat minggu depan je lah. Okey lah, minggu depan insyaAllah. Siapa ni call? Tak kenal. Okey, kita teruskan dengan soalan. Itu Zairuddin Sulaiman
Thank you for the question. Yes. Kita akan Very good bawa questions. ke minggu hadapan. Take note Yep. Ni jangan lupa tonton minggu depan. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Mana ni? Soalan mana? Oh, okey. Kalau ni macam hal ehwal macam wanita kan. Hal orang perempuan lah Orang ustaz. Kalau dah datang haid. Jadi kita kan tak boleh puasa. Jadi kita tak bayar puasa bila kita dah nak puasa ni kan, kita tak bayar puasa yang lepas tu. Lepas tu kita pun belum bayar fidyah. Boleh tak kita macam teruskan puasa pada bulan tu lah juga? Kita ada next year punya Ramadan ni kita nak puasa lah. Yelah. Kira tahun lepas punya Macam, puasa. tahun lepasnya puasa saya belum bayar balik. Belum bayar balik, belum Lupa bayar fidyah, ke? lupa kan. Tak tahu. Ustaz pun boleh terangkan fidyah tu apa. Pasal orang cakap bayar fidyah, saya cari kat Facebook, orang nama fidyah tak ada pula. Saya nak bayar dia. Okey. Boleh terangkan sikit Ustaz, fidyah tu. Jok tu. Jok ustaz-ustaz dah. Kira fidyah tu adalah kira salah satu macam bukan punishment lah, salah satu benda yang kita kena buat kalau kita tinggalkan puasa. Boleh dengar? Dengar. Dengan tinggalkan puasa yang kita kena bayar in terms of money. Okay. Dia punya own kiraan lah, dia punya cerita. Kalau cerita fidyah ni panjang sikit lah. So kalau kita nak senang, kira kalau sekarang siapa yang memang perlu bayar duit fidyah sebagainya boleh ke website zakat.sg je. Okay. Nanti diorang ada dia punya calculator sendiri, diorang akan calculate. Tapi you need to know how many days you tinggalkan. Macam for certain people, memang saya pernah kena ke, memang adalah setengah orang-orang kita kan, macam orang Islam kan ada yang macam baru nak mula berpuasa dan sebagainya. Alhamdulillah. Betul. So diorang dah bertahun tak puasa, so diorang kena bayar. So dia punya kiraan tu memang nak kena kira, and dia double. Ni kalau kita boleh share ataupun advice juga is jangan sampai banyak kali double, sebab every time double nanti you kena bayar lagi banyak. So sebaiknya cepat-cepat bayarkan fidyah sebelum the next Ramadan. Tapi tetap puasa pada tahun seterusnya tu harus diteruskan lah Yes, memang wajib diteruskan lah. Tapi kira sebab kira macam itu lah, kira let's say you tinggalkan 2019, then 2020 pun you still tak habis bayar, then dia akan macam snowball lah, macam continue. Itu yang some yang memang bayar dah bertahun punya. Daripada kadang saya pernah kedai ustaz saya daripada balik baru first time nak berpuasa, alhamdulillah lah. So kita kirakan lah banyak kiraan dia macam ada complicated sikit lah. Tapi dekat website if you want to check, you can just go zakat.sg, you just click berapa hari semua, nanti dia akan kirakan. Jadi senang betul MUIS ni, Perbadanan MUIS ni dah sediakan channel untuk semua ni jadi senang. Jadi tak ada alasan untuk seseorang tu cakap tak tahu. Kan? Tapi kalau macam dulu memang senang lagi okey, sebab yang kalau kita pergi masjid kita boleh tanya je. Kalau kita boleh bayar kat masjid kan. Tapi sekarang dekat ni lah website. Yalah. Zakat.sg. Yes. Betul tu ustaz, betul. Okey. Itu dia. Jadi banyak juga soalan yang dapat dijawab oleh ustaz ni. Itulah. Ustaz muda, ustaz milenial ni. Boleh panggil ustaz milenial boleh Boleh. Dan lagi sikit nak Gen Z. Between lah, tak apalah, kita cecahkan milenial lah. Nampak muda lah Adik-adik sangat. Lepas ni pergi kerja je orang panggil ustaz milenial, dah tak panggil ustaz Luffy lagi. Panjang. Ustaz Man. Ustaz Meli. Ustaz Meli Goslow. Aduh, okey. Alright. Okay. Ada lagi sebelum tu kita sekali lagi lah kita nak mention kita punya sponsors for today ustaz Ustaz tunggu sebentar okey, rancangan nak cakap English pula Table Talks This Table Talks program is proudly brought to you by Azhar Aziz. From mana? Propnex Realty Private Limited. For any property related matters, please call him at 91686838. You can also follow him on Facebook and Instagram at Azhar Aziz. Abang ni handsome sangat. Okay, a little bit of announcement. Okay, by right we have already invite our sponsors to join us today. Yes.
Tapi oleh kerana dia minta maaf banyak-banyak yang dia tak dapat hadir bersama kita pada hari ini. Okay, Mr. Azhar has some commitments that he needs to fulfill. Yes. So it's okay, insyaAllah minggu depan, insyaAllah sponsor kita Encik Azhar akan bersama. Okay, sementara itu kita pun nak bincang lah kenapa. Ustaz tunggu sekejap Ustaz Boleh. Kita product talk sekejap. Sila. Apa tentang pentingnya ada agent lah. Yes, agent. Maybe yes. kita tak tahu lah pasal orang lain, tapi kita lah. Yeah, maybe we can share on our experience lah. For experience lah. Yes. So basically I think when we bought our house, I think about 2 years back kita beli rumah resale. Yes, we bought a resale. Actually dekat dengan mana? Dekat dengan mana? Your mother lah. Oh, dekat rumah my mother. Kita memang sengaja nak rumah ni. So kebetulan dengan kuasa Allah rezeki. Alhamdulillah. Malam raya juga sih. So at that no, that's not the point. Okay, So the point is the point is we bought this house without engaging an agent. Correct. So because at that point of time kita pun fikir untuk buat apa buang 3-4 ribu. Wah, betul lah. Untuk ni semua boleh buat Buat sendiri. sendiri je lah, tak apalah, kita pandai lah. Tapi apa yang kurangnya kalau bila tak ada agent ni, what is it to you? Okay, pada I lah kan, macam bila nak nak negotiation je. Kita bukannya pandai sangat kan macam negotiation, nak cakap berapa ke, nak macam okay rumah dia kata okay lah letak 450,000. Tak apalah, boleh kurang sikit tak? Kita kalau tawar-menawar kat pasar memang expert lah. Tapi kalau dapat 400,000, 500,000 nak tawar macam mana? Tak tahu. Jadi itu pentingnya adanya ejen hartanah ni. Jadi dia boleh buatkan calculation. Dia boleh buatkan macam mana, apa yang bagus, the positive, the negative and everything. Dan sponsor kita ni Encik Azhar dah bersama Propnex dah berapa lama saya pun kurang pasti, tapi sangat lama. I think close 4 to 5 years. 4 to 5 years with Propnex. Yes. And he has achieved a lot of awards in Propnex. Top agent lah and all this lah. I can't remember what are those achievements that he has accomplished. So he's very credible. What I feel about him is that the strength that he has is apa tahu? He always listens. Correct. It's not because of the sales. It's not about closing the deal. It's about engage. It's about understanding, empathizing. Sometimes people yang jual rumah ni, diorang ada masalah. So he will listen and empathize. He will give the best advice. Itu dia. Azhar Aziz yang saya kenal. Yes. Best advice based on your situation, even not based on anything. Even I mean, not talking about property itself. When we talk about other things, he will be very attentive in listening and he will give good advices. Yeah, naturally Azhar Aziz. Dia natural. Yes, he's a natural listener. Yes. Yeah, he's a natural listener. So guys, if for those of you who have any intention to buy, purchase or upgrade or downgrade your property, please contact Azhar Aziz at 9168-6838. And follow him on Instagram and Facebook at Azhar Aziz. Yes, that is all. Okay. Kita kembali. Kembali bersama Ustaz ada di sana? Apa khabar? Kami dari Angkasa Puri ni. Alhamdulillah, saya baru. Suara jauh. Bagaimana suara jauh? Bagaimana suasana di stadium tu Ustaz? Adakah yang meriah? Okey, suara saya. Dengar saya. Dengar. Jadi berapa skor sekarang antara Liverpool yang tak berapa hebat tu? Ada je yang selit tahu. Kena postpone. Postpone. Nampaknya tahun ni mereka tak boleh menang Ustaz Tak boleh. Ustaz support apa Ustaz? Tak boleh. Saya Manchester. Saya derma lagi $20. Personal. Jadi cakap pasal derma, kalau siapa yang ingin menderma tu bolehlah scan QR code. QR code tu kat tepi tu. Kalau tak nak, PayNow pun. PayNow number dia apa? S99MQ0014H. Itu dia. Sekarang semua orang ada PayNow. Tak ada bilang saya PayNow kan. Boleh Boleh lah juga. Alhamdulillah, giving. Ustaz, sebelum kita teruskan ni, ada soalan banyak ni. Itulah. Okey, kita mulakan. Zahiruddin Sulaiman. Ni. Okey, diabetic patient inject insulin siang hari, batal atau tidak puasa? Tidak batal. Kerana memang keperluan dia, memang dia punya
punya sakit, medical condition yang memang memerlukan, tidak batal lah. For diabetic patient je lah. Kita tak ada apa-apa, jangan nak. Takkan sendiri-sendiri senang-senang nak injek kan? Itu sudah lain. Tak ada sakit apa-apa. Tak ada sakit nak injek insulin, apa hal? Okey, jadi Zahiruddin memang tidak batal jawapannya. Kalau ambil inhaler macam mana Ustaz? Inhaler pun tak batal kalau memang untuk orang yang semput. Memang dia perlukan dalam siang hari untuk memang dalam keadaan tangan dia nak tahan sampai maghrib kan. Itulah. Dah sampai maghrib semput-semput. So tak batal. Memang tak batal lah. Kira tak lepas inhaler tu boleh teruskan puasa lah. Boleh teruskan puasa. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Okey Ustaz, ada lagi jawapan? One more. Sila baca. Mana dia? Kalau mengandung tapi tak dapat puasa sebab concern sebab kesihatan diri, perlu bayar fidyah aja atau bayar puasa dan fidyah? Itu soalan pertama dia Ustaz. Okey, fidyah tu kalau kena bayar every year ke bayar sekali je? Tak, itu question first meal dulu Ustaz. Yang firstnya, yes, betul. Dia memang ada beza for kesihatan sendiri. Cuma saya tak ingat yang mana satu answer dia. Nanti saya akan check lagi for question number one. Kita bawa ke minggu depan Dia ada beza kan. Kalau dia memang ada beza, you concern sebab kesihatan sendiri, dia ada dia punya own bayaran dia. And kalau you concern about your baby, ada lagi another own bayaran dia. Cuma which one is which yang saya tak ingat. For the second fidyah yang secondnya kena bayar sekali lah. Maknanya the whole, macam mana nak bayar every year ke bayar sekali? Maknanya memang kena bayar sekali lah. Kira let's say kita ada yang for certain for cases backdated punya lah. Backdated bayar at one time lah. Jadi kita pun clear. Sebab kalau kita tak bayar at one time, kita macam bayar last year je. Let's say kita ada 2015 sampai 2019 ada lagi banyak nak kena bayar, tapi kita bayar 2019 je. So for 2020 kita bawa, nanti kita akan bawa lagi. So baik settlekan berapa tahun ke berapa banyak tu settlekan. Jadi kalau tak nanti dia akan snowball lah Ustaz Yes, betul. Okey. Supaya teruskan. Jadi itu dia Amirah dengan soalan anda. Okey, kalau yang first question tu kita will bring forward Yes. Bring forward to the next episode lah, minggu depan. Next week, yes. Okey, ni bukan soalan. Ni Azhar Aziz tawar tag deck boleh? Tag deck skateboard. Ni member skateboard dia. Nampaknya ada kawan lama Edi Sopiang. Ni ada lagi. Salam Ustaz dan geng Jodoh Tampines. I ada soalan yang harap dapat dileraikan for nursing mothers ibu yang menyusukan anak yang tidak dapat berpuasa kerana khawatir susu akan berkurangan. Adakah saya harus bayar fidyah saja atau bayar fidyah dan bayar balik puasa? Sama jugalah. Sama juga soalan dia. Macam mana Ustaz? Bayar fidyah. Ni sama konsep. Saya itulah saya okey. Saya takut salah answer. Zafira Zain akan dijawab. Zarifah Zain akan dijawab minggu hadapan. Ya. InsyaAllah. Okey, best. Ini macam best. Banyak soalan ni. Ini best Itulah soalan kami. Bagus. Okey. Sebelum kita teruskan dengan soalan, kita pun nak tanya Ustaz lah sedikit sebanyak tentang Masjid Al-Istighfar. Kira masjid yang kita collaborate ni. Kita pun nak promo sikit lah. Jadi kita pun ada beberapa soalan Ustaz. Yang pertama ni Ustaz saya nak tanya, Masjid Al-Istighfar ni bila ditubuhkan? Boleh. Okey, dia ada ditubuhkan pada 2000 tahun 2000 is the official opening lah untuk Masjid Al-Istighfar. So this year is 20 years anniversary. 20 tahun. Alhamdulillah, panjang umur. Sama dengan umur saya 20 tahun. Jadi Ustaz, dengan keadaan COVID-19 yang melanda Singapura ni, jadi how is the masjid affected by this Ustaz? Kita serius sikit lah pasal masjid tutup ni semua. Kalau memang affected, memang totally affected lah. Kita punya program, kita punya projek apa semua cease offline. So kita betul-betul kena shift everything to online. Kita punya classes, kita punya kuliah masih kira kita operate I think about 70 to 80% masih operate cuma online lah. Maksudnya kita semua punya kuliah masih ada di kita punya Facebook page. Daily kita ada kuliah subuh, ada kuliah zuhur, ada kuliah isyak.
kuliah lepas tarawih ni sekarang kita ada juga macam kalau bulan Ramadan ni ada tadarus, one day one juice. So kita ada program-program classes, kita ada macam kita ada live show di Facebook, di Instagram. So semua kita just shift online. Kita punya derma selalunya kita macam ni lah, derma yang kita letak di bawah tu pay now donation, selalu kita kutipan dana tu mungkin lebih mudah bila yang tak tutup lah. Kita every Friday ada, every day ada orang datang sebagainya. So sekarang memang nak push for donation tu maybe lebih kurang sikit compared to dulu. So this kind of macam platforms, kita ada live show, kita ada kuliah, kita ada ni semua, kita akan letak kita punya donation UEN sebagainya untuk kita kasih platform juga untuk masyarakat kita continue what they have been doing bila masjid buka. Lagi-lagi kalau saya boleh share is paling concern atau paling kesian is kita punya regular jemaah yang selalunya elderly lah. Jemaah elderly kita ni paling terjejas lah untuk saya. Bila kita jumpa mereka, bila yang masjid tutup, orang yang paling sedih tau. Kita pun ada yang sampai nangis. Sebab orang ni macam memang macam seolah-olah masjid ni dah part of their life. Hari-hari hari-hari macam very dengan tempat orang jumpa kawan, tempat orang belajar dan sebagainya. So little bit of advice untuk kita semua juga, kalau kita yang muda-muda ni, tolonglah kita punya parents macam connect them back to bosses lah. Connect them back with classes, with their own, dia asatiza ke, kalau diorang yang memang suka sedekah pun tolong penaukan ke kita yang ada penau, apa nak derma tak, apa nak masih sedekah. So connect them back dengan masjid, so diorang pun tak rasa kehilangan sangat. Ya, betul. Sebab kita yang muda ni memang tahu kan nak gunakan teknologi. Pakcik-pakcik tu macam mana, kesian mereka. Tak tahu kan, tak ada penau. Tapi tak apalah, insyaAllah mungkin ada orang yang dapat membantu mereka lah. Yes, anak-anak lah, anak-anak kita punya parents. Jadi apa, waktu Covid ni semua kira online lah Ustaz, jalan terus lah? Semua jalan terus online. Semua jalan terus. Kalau online. Macam kelas-kelas apa agama ni semua? Semua online lah. Semua online. Kalau kita tengok, kalau follow yang macam masjid-masjid, I think almost semua masjid di Singapore dah memang shift. Diorang punya dakwah atau konten semua dah online, Facebook dan Instagram, YouTube. Ada yang buat YouTube, ada yang macam semua YouTube semua dah ada lah, semua dah all out. Yang asatizah dulu yang maybe tak banyak buat video, kita dah nampak banyak buat video. Memang ada no choice lah, kita nak kena continue kita punya outreach. Yes. Kan? So, kira Ustaz ni pun very tech savvy juga tau. Saya tengok Ustaz pandai buat video. Semalamnya video solat jemaah dengan bapaknya ya. Yes. Tu Ustaz memang perlu betul lah. Dalam masa ni apa? Yes, correct. Ni namanya Ustaz Millennial. Betul. Ustaz Meli. Jadi yang pentingnya yang bezanya Masjid Al-Istighfar dengan masjid-masjid yang lain saya tak tahulah. Tapi Masjid Istighfar ni diorang ada podcast. Ada podcast di Spotify sendiri. tau. Bukan calang-calang. Tapi apa nama Ustaz? The Talking Dome betul? Yes, The Talking Dome boleh follow di Spotify. Kita ada podcast yang dah ongoing since last year Oktober, tak silap saya. So kita punya own podcast, and dalam Spotify tu juga kita upload kita punya kuliah. So in audio punya ni lah, siapa yang maybe tak ada time to watch live, tak ada time to watch visual ataupun video, you can just dengar kita punya kuliah ataupun Islamic content audio, and just macam on the way lah kan. Kita tahu Spotify boleh pause dan sebagainya. So we bringing to another alternative punya platforms to make lagi senang untuk masyarakat kita reach to Islamic content lah. Betul. Itu dia kelebihan. For Ramadan kita ada live-nya ni. Talking Dome live Talking Dome live every Wednesday 5 PM for Ramadan lah, insyaAllah. Kalau nak jemput jodoh Tampines boleh Ustaz, kita free. Kita boleh fikir kalau ada free, kita mesti suit. InsyaAllah. Itu dia kelebihan Masjid Al-Istighfar sebab podcast. Pasal sekarang ni orang dah tak jarang orang dengar radio. Betul? Kan semua dengar podcast. Spotify. Semua Spotify. Ya, radio azan pun pakai app. Apa tadi? Mi-listen. Mi-listen. Mak saya selalu subuh-subuh nanti suruh, ni dah buka radio. Kerana website je, radio pun dah tak ada lagi kat rumah ni. Tapi sekarang di rumah saya biasakan azan Ustaz setiap waktu. Allah.
Alhamdulillah. Jadi kat meja makan tu depan makanan, bila masuk je 7-9 minit saya akan azan dulu. Kira diri tu kiblat. Saya diri arah kiblat terus azan. Allah, Alhamdulillah. Bangga. Tapi bohong tu pun satu dosa Ustaz, saya tahu. Iyalah. Doa je Ustaz. InsyaAllah lah. Alamak, Amira mengatakan kami masih pakai radio. Oh, masih Buang Amira, buang radio, buang. Jangan dengar radio, dengar podcast The Talking Dome. Yes. Itu dia. Okay. So for those viewers out there, sekali lagi hulurkan bantuan kepada Masjid Al-Istighfar. Sekarang ni mereka especially tak adanya solat Jumaat Ustaz Jadi orang yang nak memberi tu kurang kan, orang yang datang ke masjid. Pasal setahu saya lah, kalau orang datang ke solat Jumaat tu, itulah yang paling ramai. Betul tak? Yes, that's the best time. Dan kalau kita sendiri fikir logically, kalau ada 5,000 orang, seorang $10 dah berapa dah? Betul? Kan? Betul? Jadi sikit lah. sekarang yang ada ni, yang online ni, walaupun numbers dia tak berapa banyak, saya seru kepada anda untuk donate. Jadi boleh pay now donation ke UEN S99 MQ0014H. Engkau Melayu, orang putih, rojak. Aduh, okey. Aduh. Okay. Sekejap Ustaz, kita baca komen. Ada orang mengutuk saya Ustaz. Macam manalah kau tahan Syafiq Faizah? Tak tahu lah. I don't know Lily. Seriously, dah 2 tahun 3 tahun kita kahwin Tak tahulah. Inilah Allah namanya, je lah yang tahu. inilah namanya jodoh Tampines. Alhamdulillah. Itu kelebihan kita. Kelebihan I. Okey, hal ehwal rumah tangga kita tolak tepi. Kita okey. sambunglah. Sambung balik lah. Okey, kita sambung soalan-soalannya Ustaz. Ustaz Okey, boleh Ustaz nak ada minum sikit air je. ke, nak pergi toilet ke Ustaz? Boleh. Lagi Okey. sikit je Ustaz, Sikit je, insya-Allah. Okey. Okey. So- Sementara tu yang lain siapa yang nak derma jangan lupa. Yes. Yes. Derma, pena, QR code tu. Amirah cakap radio azan lagi accurate, betul. Betul lah. Tapi betul, kita ada betul. radio Itu pasal aku azan kat rumah. Lagi accurate tu Accurate, on the dot. Ya Allah. Semogalah. Besok start InsyaAllah. Besok. Okey, kita teruskan dengan soalan. Lah. Okey. Ni important ni. For me, Ustaz. untuk saya ni Ustaz. Sebab okeylah, selalu kalau ni yang siapkan juara bulan puasa ni kan, saya lah kan siapkan, nak masak semua. Tapi memandangkan puasa, macam mana Ustaz, kita boleh tak rasa? Sebab saya letak kadang-kadang garam terlebih macam tu hari. Masak nasi ayam. Tawar. Dan dia dah buka puasa. Tawar Abi. Siapa sih? Dah make so much effort tu kok. Habis nak cakap tawar. Geram kan? Jadi macam mana boleh kalau kita masak buka aib suami, buka kat live ni. Tak adalah. Buka live Facebook lah. Itulah. Tapi macam mana, boleh rasa tak? Sebab saya selalu kan dulu bulan puasa saya tengok mak saya lah kan. Nanti dia letak kat dia ujung lidah. Ni, lepas tu dia lidah balik kat situ. Boleh tak Ustaz? Macam mana Ustaz cara-cara dia? Kira cara dia gitulah. Jangan sampai kita just rasa on tip of kita punya lidah atau kat lidah kita. Tak tahulah, macam you tahu je punya rasa, okay, dah tawar ke apa, dan terus buang dan komo-komo, dan jangan sampai telan lah. Dia tak telan, insyaAllah okey, tak ada masalah. Tak batal. Tak batal. Jangan telan. Dia kalau 5 sudu masuk dalam mulut, rasa buang balik pun tak apa Ustaz. Kira banyak kali. Banyak kali boleh tak? Tak sedap. Kumpul. Terus tunggu azan dia Ustaz. Get ready. Kita 2 minit dalam tengah syarahan Ustaz tu dah kat lidah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh lah, rasa makanan tu boleh. Okey, Bukan boleh. tak Alhamdulillah lah. boleh. Baguslah kan. Tapi jangan jaga-jagalah, jangan macam tu lah. Sikit saja. Macam memang kita punya Untuk niat, untuk rasa lah. betul-betul needs kita dah sufficient, betul-betul okey, dah cukup, dah dapat, dan terus elakkan lah. Okey. Takkanlah I complain sekejap, tawar lah apa, you nak rasa sampai 5 sudu, tak payah. Berkat makanan tu, isteri masak tu dah sedap dah. Cik. Dia nak puji lah pula kan. Tak tahu lah. Tawar pun kenyang juga. Alhamdulillah, rezeki ada kan. Betul. Okey Ustaz, soalan seterusnya. Ni ada kontroversi sikit lah. Kalau kalau saya ni kadang-kadang bekerja dululah, tahun ni tak boleh keluar. So kalau tahun-tahun sebelumnya, kalau kita keluar tengah bekerja, habis lalu kedai kopi, nampak ada muslimah sedang menjamu selera di waktu puasa kan, kita husnuzon lah, mungkin uzur lah. Tapi macam mana tu Ustaz?
boleh tak kalau uzur ke, okay, kita husnuzon lah cakap, kira mereka tu sedang uzur, kira tengah uzur tu boleh tak diorang makan in public's view tu? Dia daripada segi, kira ni daripada segi bukan hukum batal ke tak lah, daripada segi adab lah maknanya. Kira daripada segi adab memang tak baik lah, tak bagus untuk kita. Sebab apa, memang boleh, tak ada masalah, memang diorang ada dia whole rights to do macam itu kan, tak salah pun, tak batal. Cuma dia punya dari segi kita, apa yang kita selalu konsep of Islam, kita selalu, ni kira generally pun, kita sebaiknya elak daripada keadaan yang boleh membuatkan kita difitnah. Faham tak? Kita tahu macam kalau kita put ourselves in that position, it can lead to fitnah, it can lead to orang fikir kita tak puasa. Memang kita tahu kita memang tak puasa, uzur lah, memang ada sebab dan sebagainya. Walaupun tak uzur, memang kita sakit dan apa pun, tapi tetap kita dah letakkan diri kita yang orang boleh fitnah. So tu memang the best thing dalam Islam is kita elakkan. Contoh lagi satu yang kira lagi boleh nak senang faham, contoh macam kita lelaki dan perempuan macam berduaan. So macam kita tak ada apa, kita cakap kita kawan, tapi kita tahu kalau kita in tempat gelap-gelap dan sebagainya, walaupun kita tak buat apa-apa, tapi kita tahu kita letakkan our position yang boleh lead to fitnah. So elakkan lah, the same concept lah. So kita sebaiknya elakkan diri kita daripada, sebab nanti bila dah kecoh, dah viral, dah apa, nanti menyesal, susah, licin. Dah viral kan susah. Nanti orang maki semua kan. Dah Abang Sujimi kena buat live tak? I don't want to go there. Tak. Ya, let's not go there, Ustaz. Kita touch and go je, Ustaz. Jadi kalau boleh kita jaga adab lah. Betul. Sekarang lagi tengah memang senang kan, viral semua. So lagi dangerous lah. Kira handphone ni lebih menghukumi daripada daripada agama. Sekarang kita tak payah cakap apa pun, kita ambil gambar, upload je. Tak payah nak cakap apa, orang dah boleh macam-macam statement dah boleh keluar. Macam-macam. A picture speaks 1,000 words. Apa lagi kalau video? Lagi. Allah. Baik. Elakkanlah. The power of social media Ustaz macam-macam Kita baca komen sikit. Oi, apa next show cerita pasal jodoh korang. Apa pasal nak tahu pasal rumah tangga aku? Saya boleh interview model ni. Ustaz boleh lah. Kalau Ustaz nak jemput kita kat podcast ke apa ni. Selit. Kita selit. Boleh. Tak gurau je Ustaz. Amira mengatakan sama Irsyad pun buat gitu. Bak I belakang dah pekik. Oi kan puasa. Baru I tahu. Boleh Amira, bukan tak boleh. Rasa boleh. Makanan tu boleh. Wujud tip. Dah 1 hour 20 minit. Cepat memang cepat. Dia kalau benda-benda best memang cepat. Sudah. Cepat. Komen sendiri benda best. Jujur. Okey, kita kasih lagi 2 soalan lah. Boleh. Kita teruskan satu dengan ni Yang mana? Teruskan mana nak you nak okey, saya nak tanya paling Ustaz. Yang paling important lah. Ni saya simpan dah lama Ustaz. Ni. Sejak 3 tahun kahwin ni Ustaz kan. Tadi kan saya cakap lauk tawar ke masin, dia dah kecil hati kan Ustaz kan. Jadi saya nak tanya, saya pun nak berilah appreciation sikit kan. Kalau saya cium isteri saya, batal tak? Cium je. Dia cium, kalau generally base dia tak batal lah. Kita jangan cuma dia punya memang cium je lah, jangan romos lah. Mak I tengok tau, Betul lah, tanya orang tak tahu. Kalau exactly your question, memang just cium je, memang tak batal. Cium di dahi lah Ustaz kan. Kita nak elakkan sebab kita tahu dia kalau dah leads to benda-benda lain, dia dah jadi benda yang memang salah suami isteri, tapi dalam keadaan berpuasa dah batal. Kalau kita tahulah kita dah macam dah lain. Kalau tapi just for the sake of the cium sikit, dan tak ada apa-apa, okay tak lah, do anything, tak ada apa-apa, tak batal. Okey lah. Cium je, okey. Okey, lagi last soalan sebelum kita tu. Apa? Kan dah hilang dari soalan dia. Okey, so last lah. Okay. Kira soalan macam nak wrap up ni kan. So dalam bulan dah pula. Ya Allah, kan? Dari Sasul lah berbual. Dia belum buka puasa Ustaz. Lama. Itulah. Dalam bulan puasa ni kan, Ramadan, ada tak macam sunah-sunah Nabi ke, ada tips ke yang ikut cara macam seperti makanan favourite Nabi, Rasulullah ke, time puasa ni, time Ramadan ni, Salam. Okay, the best thing macam kita saja ni pun kebanyakan kita dah tahulah, yes. Memang Nabi
sangat-sangat anjurkan makan kurma. Kita baby kita pun dah semua dah tahu dia punya khasiat yang sangat baik, sangat bagus. 3 biji kurma waktu subuh. Kalau saya sendiri, saya ni orang memang malas nak sahur. Saya malas nak makan berat-berat. Kira makan sahur ni kira memang, sebab kalau boleh share juga, sahur ni memang Nabi kata tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kerana di pada waktu sahur tu ada barakahnya. Tak nampaklah barakahnya apa kan, tapi memang kita kalau betul-betul yakin, memang sebab tu kita bangun sahur. Dan sebab saya percaya dengan hadis tu, saya memang kalau tak sahur pun okey tau. Tapi kita nak ambil berkat dia je. Ambil berkat dia, kadang minum air putih, 1 kurma dah. Jadi kalau Nabi SAW sunnah dia is memang kita minum kurma, makan kurma yang berlebihanlah 3 kurma, 7 kurma dan sebagainya. And bila berbuka, sunnah dia is kita lambat-lambatkan sahur dan cepatkan buka. Jangan lambatkan buka. Okey. Itu antara sunnah dia. Dan bila berbuka tu macam pun moderate lah, jangan sampai all out sampai maghrib, nanti nak tarawih kan semua susah pun. Nabi pun ajarkan untuk moderate for your buka, jangan melampau, at the same time jangan membazir. Tu semua dah bukan sunnah lah, tu semua dah memang kadang boleh lead to haram juga kalau kita membazir. So benda-benda tu jagalah. Lagi-lagi kita dekat in this time of macam memang krisis dan sebagainya, we don't want to waste any macam kita punya duit, membazir makanan makanan membazir susah kan. Tu Betul jagalah. Ustaz, betul. Jadi kira Nabi Muhammad SAW cara dia berbuka tu macam mana Ustaz? Dia buka dengan kurma, dengan susu. Lepas tu dia dengan susu. Lepas tu dia terus solat maghrib. Selepas tu lepas tu dia ada dia punya amalan lah, mungkin dia zikir, baca Quran dan sebagainya. Kalau tarawih pun, kalau kita boleh dengar cerita antara hadis-hadis yang tentang tarawih, Nabi selalunya tarawih lama tau, panjang. Maknanya kalau kita kan kita selalu dengar macam tarawih 8 ke 20 dan sebagainya. Sebab ada orang kata tarawih ni 8 sebab Nabi buat 8, yang buat 20 ni Sayyidina Umar kan. Nabi tak pernah. Tapi sebab apa? Sebab dia punya konteks ni kira bila ulama macam discuss, because Nabi punya 8 tu macam orang lain punya 20. Ataupun Nabi punya 8 tu sangat panjang. So dia punya issue is not only about solat tarawih 8, tapi it's about the duration. The duration of the solat. So bila Sayyidina Umar tu nampak memang maybe bila lepas Nabi punya time, dia punya time tu maybe umat dah makin dah lain kan dia punya keadaan, dia punya iman pun mungkin dah lain. So the initiate atau the create that 20 because dia nak keep the spirit of Nabi punya amalan lah. Sebab kalau orang buat 8 macam kita buat 8 sekarang macam mana? Sekejap sangat kan. So tu antara sebab dia. Tapi at the end of the day pun kita kalau kita tetap kalau buat 8 pun bukanlah kita tak ikut sunnah, tetap sunnah walaupun mungkin berbeza dengan Nabi punya 8 lah, tapi tetap we dapat pahala sunnah. Jangan macam memang paksa diri. Yang penting is consistent lah. Kita nak buat 20 tapi 1 kali 2 kali, lebih buat 8 tapi konsisten. Tu lagi disuka dan dicintai oleh Nabi Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sistem jangan. Okey. Jadi macam gitu rupanya. Pasal tadi Ustaz cakap kita punya 8 sekarang pun macam mana kan. Sekejap Ustaz. Hello. Sekejap kita nampaknya ada terputus sekejap. Kita tunggu sebentar Tunggu sekejap. Tak apa. Kita tunggu sekejap. Ada soalan ni sebenarnya. Ustaz pergi toilet katnya. Ustaz, sorry. Tak apa. Okey, kita kembali dengan Ustaz sebentar lagi. Sekejap. Okey Ustaz, yang tadi Ustaz cakap tu macam kita solat 8 dah cepat kan rasa kan. Saya teringat ada satu video yang Indonesia solat tarawih tu Ustaz. Tu dah macam 16 baris Joe Flizzo punya tu dia baca. Tengok. Dia rap tu. Dah bukan baca surah, dia rap sekali. Tengok. Okey, nampak kita ada soalan Ustaz, 2 soalan. Sebelum kita tutup rancangan pada hari ini. Okey, soalan pertama daripada Iman Nasuha Muhammad Amin. Baca Jawi ingat. Salam Ustaz. Let's say tengah solat tarawih 8 rakaat, then example third rakaat lupa nak rokok. Still valid or need to solat lagi? Okey, ni saya nak mungkin saya takut tersalah baca. Kalau solat tarawih ni 8 rakaat, dia kena 2. Kira the third set of solat tu lupa nak rukuk ke, instead of 2 rakaat dia terbuat 1. Example third rakaat, kira one of the punya solat. One of the solat dia yes. Macam mana saya terlupa rukuk?
Bukan terlupa rukuk lah, dia lupa nak naik balik lah. Lupa rakaat. Lupa rakaat. Lupa nak rukuk. Example terakaat. Lupa nak rukuk. Kira mungkin ada kecacatan dalam solat je Ustaz. Jadi macam mana? Kalau kecacatan memang batal lah. Start balik lah. Kalau memang kalau kita betul-betul tinggalkan satu perbuatan tu, satu sujud yang kita tak buat, ataupun kalau kita unless benda tu, sebab ni semua benda yang wajib ataupun kita kira rukun wajib kita rukun, yes. Rukun, so kita tak boleh tinggalkan lah. Kecuali macam benda-benda yang tak rukun, contoh macam tahiyat awal. Kalau dalam solat 4 rakaat kita terlupa tahiyat awal, kena sujud sahwi dan sebagainya. Tapi kalau dah rukuk, bacaan tak baca tak apa, tapi perbuatan tu rukun. Yes. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Last question daripada Mrs. Sponsor. Soalannya, is it compulsory to tarawih immediately after Isya, or you can wait a while like 1 hour later then tarawih? Yes, it's not compulsory to immediate after Isya, tapi dia after Isya lah. So dia just sharing dia after Isya. Okay. Kalau kita get back to tarawih, dia punya asal tarawih tu pada dia istirahat. Tarawih tu daripada word istirahat tu daripada word rehat. That means macam untuk kita rehat, tenang-tenang. So kalau kita lepas isyak, kita penat dan sebagainya. So kita dah tak dapat objektif of tarawih tu. Tarawih tu untuk kita beribadah dengan tenang, dengan relax, dengan santai. Mungkin lepas 2 kita nak relax dulu. Lepas 1 jam baru continue lagi 2. Lepas tu nak makan lagi 2. Boleh pecah-pecahkan the whole night sampai subuh, you boleh pecahkan solat tarawih tu. Betul-betul. Baru saya tahu. Tu pun saya tahu. Tu yang best dia lah. Jadi kalau kita tarawih habis kita pun penat, pun dah tak best. So relax tarawih, santai. Jadi tak adakah ia digalakkan untuk berpecah-pecah ataupun satu kali? Tak ada masalah. Tak ada masalah. As long as, sebab the objective is for you to have the peace or have the macam semangat and the punya nikmat ibadah tu. So at your own pace lah, at your own comfort lah. Okay, that's good. Bagus so, gitu Alhamdulillah, nampaknya banyak kita belajar. Yes. Baru first episode ni dah banyak kita belajar. Alhamdulillah. Banyak tak tahu. InsyaAllah. Bila dah tanya kan, baru kita sedar yang kita sebenarnya kita tak tahu ni semua tau. That's why I think people out there also can relate macam mana macam mana kita pun tak tahu ustaz dah terangkan lagi clear lah. Ini semua mudah-mudah kan, kita yang terstrict and kita yang strict sangat kat diri kita, actually lagi mudah pun amalan-amalan yang kita buat ni. Okey, kita pun dah tak ada soalan lagi. Jadi sekarang ustaz pula yang akan memberi soalan. Kita akan ada quiz untuk pendengar-pendengar di luar sana. Halo kawan-kawan. Okey. Alright, okey. So kita ada quiz. Ustaz akan memberikan 2 soalan. 2 soalan. Betul-betul. 2 soalan. Okey, siapa yang boleh komen yang paling cepatlah dengan jawapan ni, semua topik yang nari kita dah bincangkan jadi siapa yang dengar tu tadi boleh tahu. Jadi ustaz kita akan pilih yang the first person to answer the correctly akan mendapat hadiah daripada kami, Voice Out by Films. Lepas dah menang boleh DM. InsyaAllah kita akan dihantarkan ke rumah. Lepas circuit breaker lepas circuit breaker. Tapi kita tu ada free gift. Yes, betul Lily, ada free gift. I dari madrasah pun banyak input ni. Ni confirm case tidur kat sekolah. Betul-betul. Kenapa lah tidur kat sekolah? Kenapa lah tidur kat rumah, Mira? Astagfirullahaladzim. Jangan judge. Kita tak judgmental. Kita tak judgmental. Mungkin dia ngantuk pasal semalamnya dia hafal Quran. Alhamdulillah, masya-Allah kan. Kita tak tahu. Betul husnuzon dia. Okey ustaz. Dapat Tupperware. Semua nak Tupperware je, bukan. Tak. Barang ni bulan Ramadan kita beri benda yang boleh buat yang lebih bermuafakat lah. Alamak. Word dia baik-baik tak faham buat apa tu. Price dia tak boleh bilang dulu, nanti kita akan next week kita akan reveal. Okey. Pasal belum beli. Tak. direct. Takut cakap benda tu tak ada stok, masalah aku yang kena cari. Sekarang susah sikit ni. Kedai dah tak buka. Pending. Jucat komplek tutup oi. Okey. Ustaz, teruskan Ustaz dengan soalan pertama. First. Okey, I type. Okey, senang saja. InsyaAllah kita dah kongsikan pasal
waktu imsak tu, saya nak tanya waktu imsak tu masih boleh tak untuk kita makan atau kita dah tak boleh makan? Okey, jawapan anda. Waktu imsak tu masih boleh makan ke tidak boleh makan? Betul lah punya soalan ni. Boleh. Boleh lah, faham Waktu imsak masih ke Siapa kita boleh makan first ke tidak? yang jawab tu akan kita confirmkan dengan ustaz whether betul ke tak. Itulah. Then kita akan tengok dia menang ke tak. Diorang memang suka ustaz benda-benda free ni. Mestilah. Tak apa tak suka. Boleh. Amira mengatakan boleh. Betul tak ustaz? Boleh. Boleh. Betul. Okey. Jadi Ami AZ. Okey. Sila DM kami Saya DM voice out. Sila DM voice out bukan Tupperware Chicks tapi voice out by Fins. Itu masih Diorang confused. Diorang confused lah kita. Itulah. Alamak, Riani Yahya Kak cakap Yani, boleh. Tapi dah terlambat Kak Yani ni. Okay, come next. Ada second question Ada Kak second Yani. question Tangan dekat keyboard, standby. Okey ustaz, 3 2 1 go. Yang last tadi paling recent. Jadi yang baru masuk umur dapat dengar. Kasih mungkin share satu sunnah Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan ni. Satu je. Satu je. Sunnah. Kalau saya minta 5, tapi ustaz minta satu je. Share satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan puasa. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Betul tak? Ada. Let's go. Let's go. Let's go. Amira dah tak payah lagi Amira dah menang satu sudah Boleh jawab lah tapi boleh tak jawab dapat tapi tak dapat. Minggu depan boleh. Tapi senang juga nak hantar satu tempat je. Sponsor jawab, sponsor. Sponsor jawab makan kurma. Boleh jawab. Boleh lah bini dia jawab. Makan kurma. Betul ustaz? Betul. Ya, itu dia Amira dan juga Lily Nur Emilia. Terima kasih. Minum air. Dah cukup. Satu cukup. Safe answer minum air. Tengok ustaz, tiba-tiba ribut tu komen. Nampak tu. Lambatkan bersahur. Wah, Masya Allah. Lambatkan bersahur. Ni semua dah jadikan peringatan pada kami semua. Peringatan ya. Lambatkan bersahur. Akan kurma akan bersahur. Okey ustaz. Terima kasih ustaz. Kita pun dah sampai di penghujung rancangan pada minggu ini. Kita jumpa ustaz minggu hadapan ustaz Kalau ada terkasar bahasa silap ke apa, maaf ustaz Kita kalau salah, insyaAllah nanti ingatkan saya pasal yang question tadi. Boleh ustaz, boleh. Okey, terima kasih kepada Ustaz Raja Lutfi Hadi daripada Masjid Al-Istighfar kerana bersama kita pada hari ini. Okey, kita go through again before we close ustaz. Kita go through donation kepada siapa yang ingin menderma. Boleh derma di Via PayNow donation Via PayNow. UNS99MQ0014H ataupun anda boleh scan QR code yang tertera di skrin anda. Yes, okey. Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh mana dia? Ini dia Azhar Aziz. Daripada Propnex Realty Private Limited. Jika anda ada masalah jual beli rumah atau ingin menanyakan apa-apa saja, boleh hubungi beliau di 9168 ataupun follow Azhar Aziz on Facebook or Instagram. Yes, itu dia. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Lutfi Hadi, Social Development Officer Masjid Al-Istighfar, dan juga terima kasih kepada Masjid Al-Istighfar kerana bekerjasama dengan kami untuk membuat to make this program happen Terima kasih kepada Masjid Al-Istighfar. Okey, kita akan jumpa lagi minggu hadapan di masa yang sama 9:30 malam. Jadi tarawih 8 rakaat, baca surah pendek-pendek je lah. Jadi boleh dengar kita syarahan daripada Ustaz Lutfi, Ustaz Millennium. Ustaz Meli. Okey. Ustaz, thank you very much Ustaz. Assalamualaikum. Selamat berpuasa Ustaz. Sama-sama. Jumpa nanti insya-Allah minggu depan. Alright, okay, bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Terima kasih pada yang to all our viewers out there.
Thank you so much for tuning in. Yes, remember to like and share. We are going to do this every week. Yes, and I for hope the month of Ramadan. And we hope it's been beneficial lah. Yes. Ada juga information that you guys can take away from this session. Yes, jangan lupa menonton kami di Tapua Chicks hari Sabtu ini. Promo juga. Promo juga lah Pasal muka kita juga. Biasalah. Alright. Okay, selamat malam kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.